Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Aiman bin Abdullah. Saya merupakan pelajar PPSIMP Option TESOL dan saya dari kelas TESOL 1. Pada hari ini saya ingin membentang mengenai ringkasan bagaimana saya menghayati sunnah Rasulullah SAW dari empat aspek. Aspek yang pertama, berdakwah; yang kedua, kehidupan peribadi; yang ketiga, kehidupan berkeluarga; dan keempat, bernegara. Yang pertama, saya akan membentang daripada aspek berdakwah lah. Rasulullah SAW mengajar umat manusia dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Baginda menggunakan pendekatan lemah lembut dan penuh sabar. Walaupun mendapat tentangan, dakwah baginda juga bersifat berterusan dan disampaikan kepada semua golongan tanpa mengira kedudukan, pangkat atau bangsa. Antara pendekatan yang kita boleh hayati ialah yang pertama, berdakwah secara berhikmah, iaitu berhikmah dan bilhal melalui contoh perbuatan. Kalau daripada segi berhikmah ni, kita macam bila kita berdakwah tu, kita berdakwah lah macam kita berdakwah dengan berhemah tu macam kita cakap lah dengan elok-elok, dengan sopan santun dan sebagainya. Dari melalui perbuatan pula, sebagai contoh, kita bila waktu solat kan, bila masuk waktu solat, kita bersolat lah kan. Lepas tu bila ada apa-apa perkara macam minum ke, kita nak makan ke, kita baca lah doa. Itu cara pun kita boleh berdakwah juga daripada cara perbuatan. Yang kedua, sentiasa bersabar dan berdoa kepada Allah bagi yang menentang dakwah. Kalau kita berdakwah ni, semestinya akan ada tentangan. Dia macam contoh, saya berdakwah kepada orang yang bukan Islam, macam orang Kristian ke, Chinese ke, Buddha, India ke. Jadi bila kita berdakwah tu memang akan ada tentangan lah, macam tentangan daripada ahli keluarga, tentangan daripada masyarakat dan sebagainya. Yang ketiga, berdakwah dengan penuh kasih sayang tanpa menghakimi. Yang ini kalau kita berdakwah, tak kisahlah kita macam berdakwah tu, biarlah kita tidak menghakimi. Kita tidak, macam dari segi bahasa Inggeris, orang kata kita tidak judge. Tidak judge seseorang itu. Macam kita tak kisahlah dia tua ke, muda ke, miskin, kaya. Dia berbilang kaum, macam Cina, India, Kristian dan sebagainya. Kita jangan menghakimi mereka lah. Kita macam berdakwah tu tidak menghakimi mereka. Tak kisahlah, macam ada juga kan, bila kita berdakwah tu, diorang macam suka buat keburukan, ataupun kita berdakwah dekat dengan kita berdakwah kepada macam orang kata banduan. Itu pun kita jangan menghakimi mereka lah. Jangan menghakimi mereka daripada segi sosial diorang, daripada segi kepribadian diorang, begitu. Yang kedua, dari aspek kehidupan peribadi. Yang pertama, saya ingin macam meringkaskan lah. Rasulullah SAW menghayati kehidupan peribadi yang sederhana dan penuh tawaduk. Baginda seorang yang sangat menjaga hubungan dengan Allah, rajin beribadah dan sentiasa bersikap ikhlas dalam setiap amalan. Kehidupan peribadi baginda menjadi contoh teladan bagi umat Islam seperti solat tahajud dan ibadah sunat yang konsisten. Macam solat tahajud ni, dia solat sunat tahajud setiap malam. Kalau kita sebagai manusia pun, kita boleh lah mencontohi sunnah Nabi sunnah baginda. Macam kita solat tahajud setiap malam. Dan yang sunnah tu, ibadah sunat yang konsisten macam berpuasa, sedekah dan sebagainya. Banyak lagi lah contoh-contoh dia. Yang kedua, berpuasa sunat dan serta mengamalkan zikir dan doa harian. Kalau berpuasa sunat ni, dia ada banyak puasa sunat kan. Macam puasa sunat hari Isnin dengan Khamis, puasa sunat 6, dan sebagainya. Dia macam bila kita berpuasa sunat, dalam kita berpuasa tu, mestilah kita macam memasuki unsur macam zikir, doa harian dan sebagainya. Kalau dari segi zikir ni, dia macam apa orang cakap, kita berzikir dengan sebagai contoh lah zikir asyhadu
Subhanallah walhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, la ilaha illallah dan sebagainya kan. Macam doa harian pun ada banyak doa kan setiap hari. Doa harian ni kita boleh buat. Kita boleh berdoa macam doa, macam mana orang cakap, doa makan, doa dan sebagainya. Okey, yang ketiga, sentiasa menjaga kebersihan diri dan penampilan. Okey, kalau menjaga kebersihan diri ni memang patut dilakukan lah. Macam kita sebagai seorang manusia, macam lelaki, kalau ada janggut tu biarlah kemas kan. Macam ada misai, biarlah dia kemas. Lepas tu kebersihan tu kita sentiasa jagalah. Macam orang kata kebersihan diri, dalam bahasa Inggerisnya self hygiene. Kita kena sentiasa jaga macam cuci muka, gosok gigi, bersugi dan sebagainya. Lepas tu penampilan diri ni kita pun sentiasa jaga. Macam bila kita keluar, kita pakailah minyak wangi kan. Lepas tu baju tu kalau boleh iron, biar dia nampak kemas. Kita jaga penampilan diri kita. Okey, yang keempat, amalan hidup zuhud, tidak tamak pada dunia. Okey, tidak tamak pada dunia ni macam, kalau boleh lah, macam dia kan, okey, dia suka menjadi ketua. Kita tidaklah tamak dengan hidup dia, dengan hidup kita ni. Lepas tu dia macam kalau ada apa-apa yang macam dia nak kerja kan, lepas tu buat kebaikan, dia taklah tamak kan dengan melakukan kerja tu. Macam nak cari duit tu, janganlah tamak kan. Macam tu. Okey, lepas tu yang ketiga, dari aspek ketiga, kehidupan berkeluarga. Okey, dalam kehidupan berkeluarga, Rasulullah SAW seorang suami dan bapa yang sangat penyayang, adil dan bertanggungjawab. Okay. Baginda melayani ahli keluarganya dengan baik dan penuh hormat. Antaranya, baginda memuliakan isteri dan berlaku adil antara mereka. Okay, kita pun tahu kan, Nabi Muhammad ni dia berkahwin bukan sebab dia nak, apa orang cakap, dia nak nafsu, macam bukan sekadar semata-mata untuk nafsu. Dia berkahwin tu untuk membantu, untuk menyelamatkan. And kita pun tahu kan yang Nabi Muhammad ni dia berkahwin bukan dengan perempuan yang belum berkahwin saja. Ada juga yang sudah menjadi isteri orang, janda, bukan dengan perempuan dara saja. Lepas tu dia berlaku adil lah dengan semua isteri dia. Lepas tu dia menunjukkan kasih sayang terhadap anak-anak dan meluangkan masa bersama mereka. Okay, macam kita pun, kalau kita dah ada anak, kita mestilah menunjukkan kasih sayang kan dekat anak-anak kita dalam luang masa. Tak kisahlah kita sibuk bekerja ke, kita penat ke, kita mesti ada masa untuk ahli keluarga juga, untuk anak-anak, untuk isteri, untuk ibu bapa dan sebagainya. Okey, bersikap lemah lembut dan menghormati ahli keluarga. Okey, kalau yang ini, bila kita bersikap lemah lembut dengan ahli keluarga, semestinya mereka akan mengikuti apa ajaran yang diajari kita. Dia macam apa orang cakap, kalau kita bersifat lemah lembut, macam contohlah, kalau kita marah, mereka pun kita marah dengan lemah lembut. Kita tegur pun dengan lemah lembut. Lepas tu menghormati ahli keluarga. Kita tak kisahlah kita sebagai anak ke, sebagai bapa ke, sebagai abang ke, adik ke, sebagai cucu ke, kita mestilah menghormati ahli keluarga kita. Sebab mereka ahli keluarga. Bukan sahaja dengan ahli keluarga, dengan orang sekeliling pun kita kena menghormat juga. Dengan masyarakat, dengan kawan-kawan, masyarakat dan sebagainya. Okey, yang ketiga, yang keempat, mengutamakan komunikasi dan perbincangan dalam rumah tangga. Okey, kalau kita sebagai ketua keluarga kan, kita mestilah mengutamakan komunikasi dan perbincangan dalam rumah tangga. Sebab kalau ada berlaku perselisihan faham, kita mestilah berbincang. Taklah perkara itu melarat kan. Tak macam bergaduh ke, ada perselisihan faham ke, ada konflik ke, dia tak kisah, asalkan kita berbincang lah. Taklah benda tu melarat, benda tu tak membawa macam kemudaratan kepada rumah tangga. Okey, yang aspek yang terakhir, bernegara. Okey, Rasulullah SAW adalah pemimpin yang adil dan bijaksana dalam menguruskan negara. Baginda mengamalkan musyawarah, iaitu syura, dalam membuat keputusan serta menjaga hak semua golongan dalam masyarakat, termasuk bukan Islam. Penghayatan sunnah dalam bernegara meliput banyak aspek, tetapi saya akan huraikan hanya 4 aspek yang saya akan huraikan. Yang aspek pertama, menegakkan keadilan tanpa mengira bangsa atau agama. Okey, tak kisahlah kita ni orang Islam kan,
kalau kita ingin menegakkan keadilan, kita mestilah tidak mengkirakan bangsa ataupun agama. Macam contoh, saya orang Islam. Saya kalau menjadi seorang pemimpin, saya hendaklah menegakkan keadilan tu tidak mengira bangsa. Macam kawan saya tu orang India, saya harap tak kisah pun dia bangsa India ke, saya harus menegakkan keadilan tu dengan adil lah, dengan adil dan saksama. Begitu. Okay. Dan aspek yang kedua, mengutamakan kebajikan rakyat dan membina masyarakat harmoni. Okay, kalau yang ini kita sebagai pemimpin, kita hendaklah mengutamakan kebajikan rakyat. Sebab macam contoh, saya ni seorang Perdana Menteri. Lepas tu, kalau kat Malaysia ni, negara kita memang negara Islam. Tetapi kita mempunyai pelbagai juga agama dan bangsa. Jadi, kita hendaklah mengutamakan kebajikan rakyat kita dan menjamin membina masyarakat harmoni, tidak mengira bangsa, agama dan kaum. Tiadalah isu perkauman di situ. Lepas tu, yang ketiga, mengamalkan syura dalam kepimpinan. Mengamalkan syura ni dalam kepimpinan ni pun sama juga, kita hendaklah berlaku adil lah, orang kata. Lepas tu, dalam apa-apa keputusan yang dia lakukan, mestilah adil. Dia tidaklah ada penindasan di situ dan tidak mengira bangsa dan agama. Okey, yang terakhir, memastikan kebajikan rakyat terjaga dan memelihara keamanan negara. Okey, memastikan kebajikan rakyat ni macam kalau rakyat tu seseorang yang miskin ataupun daripada segi istilah sekarang B40, kita hendaklah sentiasa menjaga kebajikan diorang, macam memberi bantuan dan sebagainya. Dan memelihara keamanan negara, kita macam melakukan perkara yang boleh memelihara keamanan, macam melatih tentera. Kalau kita seorang pemimpin lah, kita melatih tentera, mengupgradekan aset-aset ketenteraan negara kita. Tidaklah aset-aset kita tu orang kata dia usang, dan bila wallahu alam nanti bila ada peperangan, kita tak dapat berperang. So kita hendaklah sentiasa update, and perkara tu dia macam aset-aset tu dapat menjaminkan keamanan negara. Okey. Untuk penutup kita pula pada hari ini, Sunnah Rasulullah SAW merangkumi segala aspek kehidupan dan payatan sunnah. Ini bukan sekadar teori, tetapi perlu diterapkan dalam setiap tindakan kita. Dengan menjadikan baginda sebagai contoh, kita mampu menjalani kehidupan yang seimbang dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ringkasan yang saya bagi ni, kita boleh amalkanlah dekat kehidupan kita. Dia macam kita ni sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang rakyat, semestinya kita adalah pemimpin pada masa hadapan. Bukan saja pemimpin dekat keluarga, tetapi pemimpin untuk bangsa dan negara kita. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya akan habiskan pembentangan saya ni dengan tasbih kifarah dan surah doa. Sekian, terima kasih.